Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah bin Ishaq. Saya akan membentangkan artikel yang bertajuk Pelestarian Bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam perseratan dan kebudayaan ilmu, sains dan teknologi di perantau ini. Bahasa Melayu sebagai bahasa dunia dan juga bahasa antarabangsa. Bahasa Melayu sememangnya telah menjadi bahasa antarabangsa yang digunakan secara meluas di daerah Asia Tenggara sejak zaman Sriwijaya, iaitu sekitar abad ke-7 Masihi sehinggalah abad ke-19 Masihi. Bahasa Melayu merupakan lingua franca di mana bahasa kawasan ini digunakan dalam perdagangan dan juga perhubungan antarabangsa. Ia juga adalah bahasa rasmi dan bahasa perseratan bagi pusat-pusat pemerintahan di seluruh perantau ini. Ini dapat dibuktikan dengan beberapa penemuan seperti hasil karya dalam bahasa Melayu pada tahun 1307 iaitu Batu Besar Terengganu dan juga syair dalam bahasa Melayu yang terukir di Batu Besar di Aceh. Hukum Kawin Melaka serta Undang-Undang Laut Melaka juga membuktikan bahasa Melayu menjadi bahasa perundangan pertama di perantau ini pada seawal abad ke-15. Ribuan manuskrip lama yang bertulisan Melayu Jawi dalam simpanan institusi dalam negara juga membuktikan kepentingan dan kedudukan utama bahasa Melayu sejak sekian lama di perantau ini. Apabila penjajah Barat datang ke rantau Asia Tenggara ini, bahasa Melayu sebagai lingua franca telah berosot pada permulaan abad ke-20. Penjajah Barat ini iaitu British telah memaksa kawasan jajahannya untuk menggunakan bahasa mereka iaitu bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi dan juga bahasa pendidikan. Setelah merdeka pada tahun 1957, barulah bahasa Melayu dikembalikan statusnya kepada bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan juga lingua franca. Seterusnya adalah faktor keperkasaan bahasa Melayu. Seperti yang kita tahu, kekuatan satu bahasa itu bergantung kepada kekuatan bahasanya. Terdapat 4 faktor keperkasaan bahasa Melayu di seluruh antara negara. Pertama iaitu faktor rumpun Melayu sebagai penduduk pesisir pantai. Mereka menjadi pelaut dan pedagang maritim yang menghubungkan pusat-pusat pemerintahan, merkantilisme dan pelaburan interport di Melaka, Patani, Brunei, Palembang dan juga lain-lain. Kapal-kapal ini juga telah mengharungi beberapa perairan seperti Selat Melaka, Laut Cina Selatan, Laut Jawa dan juga lain-lain. Kedua, faktor kedatangan peradaban Hindu-Buddha ke kawasan dunia Melayu. Terdapatnya penumbuhan pusat peradaban terutamanya di Sriwijaya dan penyebaran pengaruh ke rantau Asia melalui pencemperan bahasa Melayu dan juga bahasa Sanskrit. Ketiga, faktor kedatangan peradaban Islam ke dunia Melayu dan penyebarannya dengan mengantar bahasa Melayu dalam bentuk tulisan maupun manuskrip dan kitab-kitab Jawi di seluruh Asia Tenggara. Dan faktor keempat, faktor dalaman bahasa itu sendiri. Bahasa Melayu bersifat sederhana di mana ia tiada ciri-ciri seperti jamak maupun fleksi kata dalam perkataan yang memudahkan untuk dikuasai dan juga digunakan. Seterusnya adalah ancaman bahasa Inggeris di Malaysia. Ancaman bahasa Inggeris di Malaysia adalah apabila Akta Pendidikan 1996 dan juga Akta IDTS membenarkan bahasa Inggeris ini sebagai bahasa pengantar pendidikan setelah beberapa tahun pelaksanaan bahasa Melayu digunakan di dalam pendidikan. Ancaman kedua ialah penggunaan bahasa Inggeris dalam matematik dan sains di semua sekolah di Malaysia pada tahun 2003. Subjek ini adalah asas kepada sains dan teknologi di mana ia akan memberikan kesan kepada IPT, termasuklah IPTA iaitu Institusi Pengajian Tinggi Awam untuk menggunakan bahasa Inggeris itu. Penggunaan bahasa Inggeris di IPT akan membuatkan pembangunan negara itu dilakukan dalam bahasa Inggeris. Seterusnya, terjadinya dualisme pendidikan seperti pada zaman penjajahan, di mana golongan elit menjadi ketua takdiran, pemimpin politik
yang mereka ini terdidik dalam bahasa Inggeris. Manakala golongan rakyat mahir atau kerja biasa di bawah ini hanya terdidik dan mahir dalam bahasa Melayu. Terdapat beberapa implikasi bahasa Inggeris ini kepada dasar bahasa dan juga sosioekonomi rakyat Malaysia. Yang pertama, nilai ekonomi bahasa Inggeris akan naik, status mereka juga akan naik. Seterusnya akan menetapkan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan, di mana rakyat jelata tidak akan hormat lagi dengan bahasa Melayu kerana kejatuhan nilai. Implikasi kedua, proses pengintelektualan BN akan terkantuk. Hal ini kerana bahasa Melayu tidak digunakan sebagai pengantar ilmu tinggi dan tidak dapat berkembang selari dengan perkembangan ilmu lain. Bahasa Melayu akan dijadikan bahasa komunikasi seharian yang akan pada rendah di masyarakat. Bahasa Inggeris pula akan menjadi bahasa terunggul di Malaysia pada mata masyarakat kita. Ketiga, bahasa Melayu akan hilang peranan sebagai bahasa pengakuan dan bahasa yang membentuk jati diri. Peranan bahasa Melayu ini akan sedikit demi sedikit hilang kerana nilai yang semakin rendah serta perasaan hormat yang juga menghilang oleh rakyat Malaysia kepada bahasa Melayu. Penguasaan bahasa Inggeris terhad kepada golongan elit. Hal ini kerana bahasa Inggeris lebih meluas di bandar dan teknologi lebih tinggi di bandar berbanding di kawasan luar bandar. Seterusnya ialah jurang sosial antara golongan elit dan rakyat biasa. Hal ini kerana golongan elit berpendidikan Inggeris manakala golongan rendah tidak berpendidikan Inggeris. Yang keenam, wujudnya prasangka buruk dan juga kebencian yang membawa kepada ketegangan sosial. Hal ini terjadi seperti konflik antara kaum, etnik dan juga sebagainya. Implikasi seterusnya, kemajuan negara tidak dapat dicapai, di mana ilmu sains dan teknologi terhad kepada golongan elit sahaja. Hal ini kerana golongan elit inilah yang mendapat pendidikan bahasa Inggeris. Dan akhir sekali, sindrom mentaliti budak jajahan. Sindrom ini terjadi kerana kita akan mengikut misi dan visi kita akan dikaitkan dengan misi dan visi penjajah. Ini menunjukkan kita tiada jati diri kerana terlampau untuk budaya barat yang akan membentuk peradaban Malaysia. Inilah implikasi bahasa Inggeris pada dasar bahasa dan sosioekonomi Malaysia. Keunggulan unsur peradaban barat, terutama sekali bahasa Inggeris, adalah satu propaganda pihak British untuk mengagungkan bahasa mereka di seluruh dunia. Berdasarkan catatan ini, kita dapat lihat bahawa bahasa Inggeris semuanya positif, manakala bahasa lain, termasuk juga bahasa Melayu, semuanya adalah negatif. Kita dapat lihat di sini bahawa Barat amat mengagungkan bahasanya iaitu bahasa Inggeris dan mana remeh serta mana rendah kepada bahasa lain. Seterusnya adalah kedudukan bahasa Melayu sebagai sebuah bahasa dunia dan keterangannya. Bahasa Melayu masih belum memenuhi semua kriteria bahasa dunia. Syarat-syarat yang belum dipenuhi itu adalah berkaitan dengan kedudukan bahasa Melayu di mata dunia. Ada 3 syarat umum yang disebut oleh Paul Kennedy dalam bukunya yang bertajuk Preparing for the 21st Century untuk negara melonjak ke status negara maju dan melestarikannya. 3 syarat umum ini adalah sumber teknikal dan pendidikan yang sesuai, memiliki solidariti budaya yang kukuh dan juga memiliki tabungan yang mencukupi. Seperti yang kita tahu, pendidikan merupakan keperluan asasi bagi masyarakat dan negara untuk membangun. Melalui pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemahiran kecekapan dan kemantapan daya tenaga manusia dapat dikembangkan.
ilmu pengetahuan dan teknologi boleh diterkai dan diterima tanpa bendera bangsa, agama, bahasa. Penemuan dan penciptaan baru dalam sejarah juga menunjukkan bahawa pelbagai bahasa boleh digunakan, bukan sahaja bahasa Inggeris. Antara contoh yang kita boleh lihat adalah penemuan kaedah matematik, astronomi dan perubatan yang dicipta di Mesir Purba dalam bahasa Mesir Purba. Selain itu, pelbagai penemuan dalam astronomi, matematik, kimia, fizik dan lain-lain oleh ilmu Muslim dalam bahasa Arab. Negara-negara maju seperti Eropah dan Asia Timur menggunakan bahasa pribumi, iaitu bahasa tempatan mereka dalam penyampaian, pengajaran dan pembudayaan ilmu pengetahuan kepada anak bangsa agar dapat dipahami dan diguna secara meluas serta dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Hal ini dapat membangunkan sumber daya ahli cakap mahir dan memberi pendidikan secara menyeluruh dalam negara dan bangsa mereka. Ini menjelaskan bahawa penggunaan bahasa tempatan dalam menyampaikan ilmu pengetahuan membuatkan ilmu dapat digunakan dengan lebih luas, lebih dipahami dan dapat menggerakkan kemajuan negara bangsa secara merata. Isu dan cabaran di Malaysia dulu adalah bahasa pengantar dalam pembelajaran di mana di IPTA dan juga IPTS menggunakan bahasa Inggeris. Di IPTS menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya, manakala di IPTA secara berperingkat. Hal ini menjelaskan bahawa bidang yang kritikal dalam pembentukan negara kita iaitu sains dan teknologi akan dilakukan dalam bahasa Inggeris. Dan seterusnya akan memberikan kesan yang besar ke atas bahasa Melayu serta sosioekonomi rakyat jelata seperti yang telah dibincangkan sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nur Anis binti Wan Abdul Rahman akan meneruskan lagi pembentangan mengenai isu bahasa. Tajuk yang seterusnya adalah faktor solidariti budaya negara bangsa Malaysia yang kukuh demi peningkatan kemajuan dan keperkasaannya. Perkataan solidariti bermaksud kebersamaan dan persaudaraan. Bersolidariti ia tidak mengira apa jua latar belakang sama ada bangsa, agama ataupun negara. Berdasarkan artikel berjudul Pelestarian Bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam persuratan dan pembudayaan ilmu, sains dan teknologi di rantau ini, sesebuah negara boleh menjadi sebuah negara yang maju jika adanya solidariti yang kukuh atau kebersamaan bersama antara satu sama lain. Kita boleh lihat solidariti di dalam agama. Contohnya, solidariti yang berlaku sesama umat Islam apabila Presiden Amerika Syarikat Donald Trump umum Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel. Ini adalah struktur demografi yang dibentuk oleh satu bangsa, etnik atau keturunan yang dominan. Sebagai contoh, Switzerland. Switzerland mempunyai 4 kumpulan etnik dan 4 bahasa kebangsaan yang utama. Namun, setiap warga negara mesti menguasai sekurang-kurangnya 2 bahasa yang menjadikan mereka penutur bilingual serentak. Seterusnya, bagaimana dengan suasana demografi atau kependudukan di negara Malaysia? Malaysia bersifat heterogen, di mana jumlah penduduk yang bersifat jamak etnik, budaya, bahasa dan agama amat sukar untuk membentuk satu solidariti budaya. Bahkan, berpotensi mencetuskan ketegangan dan konflik sosial berasaskan perkauman, agama dan budaya. Strategi untuk memupuk dan membina solidariti dan integrasi nasional yang kukuh di kalangan rakyat Malaysia. Pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa penyatuan dan bahasa pengantar pendidikan yang sama yang dapat membudayakan ilmu, sains, teknologi ke seluruh rakyat jelata dalam acuan dan
citra Malaysia sendiri. Contohnya, penekanan kepada sains dan teknologi. Usahanya adalah untuk meningkatkan pencapaian dalam setiap bidang mata pelajaran, baik dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains menjadi bidang-bidang yang ditekankan dalam kurikulum. Peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa penyatuan, bahasa rasmi dan bahasa pengantar pendidikan yang sama dalam pemukan integrasi nasional. Pertama adalah mantra sejarah, iaitu kemunculan semangat kebangsaan dan pengalaman sejarah bangsa yang sepenuhnya yang bertindak sebagai kuasa penyatu yang kuat. Yang kedua, mantra politik. Mantra politik yang merujuk kepada kaedah politik kepimpinan dan pemerintahan yang beraccountability dan adil. Dan mantra sosial budaya pula, iaitu kesetiaan nasional mengatasi kesetiaan wilayah dan etnik. Selain itu, mantra komunikasi iaitu hubungan antara wilayah-wilayah, contohnya jalan raya dan telekomunikasi. Akhir sekali adalah mantra ekonomi, iaitu saling melengkapi dalam faktor pengeluaran dan juga aktiviti ekonomi. Seterusnya adalah strategi memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa yang berwibawa di Malaysia dan di persada antarabangsa. Dua langkah yang dikemukakan oleh James Collins iaitu penggalakan penggunaan bahasa Melayu pada tahap antarabangsa dan penelitian bahasa Melayu secara antarabangsa. Bagi langkah-langkah untuk mencapai matlamat tersebut, pertama, mereka perlulah mengatasi masalah sikap negatif terhadap keupayaan dan kewibawaan bahasa Malaysia sebagai pengantar sains, teknologi dan pendidikan tinggi dengan mengadakan kempen, konvensyen dan syarahan umum pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa oleh kerajaan. Yang kedua, membina budaya ilmu, sains dan teknologi dalam bahasa Melayu sehingga ke perbatasan terkedepan dalam penerokaan ilmunya dengan menyediakan skim penggalakan dan intensif yang menarik kepada ilmuwan dan ahli sains untuk menulis dan menterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Dan akhir sekali adalah mengantarabangsakan bahasa Melayu di persada dunia, sebagai contoh dengan mempromosikan bahasa Melayu sebagai satu bahasa rasmi. Kesimpulannya, setiap negara dan bangsa mesti berusaha untuk meningkatkan daya juang, daya saing, daya tahan, daya kreatif dan kecemerlangan bangsa dan rakyat jelatanya dalam persada antarabangsa supaya dapat mencapai kemajuan yang tinggi dan boleh bersaing dengan negara-negara utama di dunia. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Syirana. Saya akan membentangkan tentang pendengaran tentang isu bahasa. Okay. Bahasa Melayu mula digunakan dalam sistem pentadbiran kerajaan era kegemilangan Melaka pada abad ke-13 dan menurut pengkaji sebelumnya, sejarah perkembangan Melayu di Nusantara adalah melalui 3 tahap, iaitu bahasa Melayu sebelum dan zaman keamanan Melaka, bahasa Melayu zaman pramuka dan bahasa Melayu selepas merdeka. Sebelum mencapai kemerdekaan, bahasa Melayu hanya digunakan di sekolah rendah Melayu dan mereka diajar di beberapa buah sekolah menengah kerajaan Inggeris, tetapi apabila dalam Malaysia mencapai kemerdekaan pada tanggal 31 Ogos 1947, bukan sahaja rakyat Malaysia mengalami perubahan dari segi bahasa, tetapi bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kebangsaan telah pun dijadikan sebagai satu agenda utama untuk mengisi kemerdekaan seperti yang termaktub dalam Perkara 152 Clause 1 Perlembagaan Malaysia. Alright, okay. Pembelajaran bahasa adalah satu strategi di mana ia dilakukan oleh pihak pendidik bagi membantu anak murid kini dengan memastikan mereka menguasai proses pembelajaran dengan cepat, mudah dan menyenangkan. Ini kerana di mana untuk meyakinkan laginya tak mampu dibawa ke arah yang lebih menjaminkan kecakapan, setiap pembelajaran tersebut dipindahkan ke arah situasi yang lama, ke arah yang lebih baru. Dengan melaksanakan strategi pembelajaran ini, ia memastikan untuk bahawa pengetahuan seorang
seseorang murid adalah satu perkara yang amat penting untuk di mana untuk memastikan mereka memahami teknik-teknik pembelajaran yang betul yang diajar dan diberikan contoh kepada murid semasa waktu pembelajaran yang seharusnya untuk mereka ikuti. Penguasaan bahasa kemasan ini bertujuan untuk meningkatkan lagi ilmu, kemahiran dan kompetensi seseorang murid. Strategi pembelajaran bahasa ini adalah untuk memberi dan membantu para pelajar di kalangan murid-murid dalam meningkatkan penguasaan mereka dalam bahasa Malah untuk lebih membentuk lagi murid-murid berdikari menguasai dalam pembelajaran tanpa bantuan daripada tenaga para guru, dan tujuan penyelidikan ini adalah untuk tertumpu kepada pembelajaran bahasa Inggeris seperti kajian yang dijalankan dalam bahasa Melayu dan bahasa lain. Seterusnya, dalam pengkajian ini pengkaji memilih untuk mengkaji kaum Cina, kaum Tamil saja, di mana untuk mendapatkan maklumat yang lebih mendalam dan terperinci dalam mengenai penggunaan strategi di dalam kalangan kaum Cina dan Tamil. Berdasarkan pengkajian yang lepas, pengkaji membincangkan tentang permasalahan yang dihadapi oleh murid bukan Melayu dalam pelajaran bahasa Melayu. Jadi pengkaji juga menyatakan bahawa murid bukan Melayu ni agak sukar untuk mendapat keputusan yang membanggakan dalam pembelajaran bahasa Melayu. Jadi justru kajian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan strategi pembelajaran bahasa Melayu di dalam kalangan para pelajar atau murid kaum Cina dan Tamil, serta untuk menguji hubungan faktor yang mempengaruhi penggunaan strategi pembelajaran bahasa dalam kalangan murid kaum Cina dan kaum Tamil. Okey. Pernyataan masalah yang terdapat dalam jurnal tersebut, ia menyatakan bahawa kemerosotan pencapaian dalam pemeriksaan murid bukan Melayu dalam subjek bahasa Melayu semakin membimbangkan kerana kebanyakan murid cemerlang dia memperolehi pencapaian yang akademik jauh lebih banyak dan berbagai strategi pembelajaran berbanding murid yang cemerlang ini menggunakan pelbagai strategi dan penggunaan strategi yang lebih efektif berbanding murid yang lemah bahasa. Jadi murid yang bukan Melayu ini, terutama kaum Cina, sukar untuk mendapat keputusan yang membanggakan dalam pemeriksaan bahasa Melayu kerana kesalahan penggunaan perkataan yang ataupun istilah mana yang dilakukan oleh murid bukan bumi putra, terutama sekali oleh murid kaum Cina. Okey. Kurangnya pendedahan terhadap bahasa Melayu merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan keadaan demikian. Murid-murid kaum Cina memang menghadapi masalah dalam proses pembelajaran bahasa Melayu, dan masalah ini dihadapi oleh mereka disebabkan oleh faktor dalaman yang berkaitan dengan diri mereka sendiri juga, dan juga faktor luaran seperti yang mempengaruhi persekitaran mereka, kaedah pengajaran guru yang agak kurang berkesan kepada mereka. Sikap negatif ini juga seperti membenci dan memandang rendah kepada sesuatu bahasa menyukarkan pembelajaran bahasa kedua. Kerana murid yang menggunakan sikap negatif ini akan menggunakan strategi yang agak kurang berkesan dalam pembelajaran bahasa kedua. Jadi kurangnya pendedahan kepada bahasa kedua menyebabkan murid mempunyai sikap yang negatif terhadap bahasa tersebut. Sehingga kurangnya pendedahan terhadap bahasa Melayu ini sama seperti di mana kurangnya membaca buku bahasa Melayu dan kurangnya berkomunikasi dalam bahasa Melayu dengan rakan-rakan juga merupakan salah satu faktor yang menyumbangkan kepada sikap negatif terhadap pembelajaran bahasa Melayu. Ini saya akan net presenter yang akan present slide yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifatul Farwiza binti Rosli dan saya bertanggungjawab untuk membentangkan tentang persoalan kajian. Baiklah, mari kita lihat apakah persoalan kajian pertama. Yang pertama adalah apakah strategi pembelajaran berbasis masalah SPBM yang digunakan oleh murid kaum Cina mengikut kemahiran bahasa. SPBM adalah pembelajaran yang dimulai dengan menyelesaikan masalah murid terlebih dahulu. Dengan ini kita boleh faham apakah masalah mereka. Jadi yang seterusnya adalah apakah tahap sikap murid
kaum Cina terhadap pembelajaran bahasa Melayu. Apakah pandangan mereka, apakah persepsi mereka tentang mempelajari bahasa Melayu iaitu bahasa yang bukan bahasa ibunda mereka. Kita boleh lihat seterusnya di bahagian metodologi dan dapatan kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ayu Masitah binti Nurhamizan, akan membentangkan metodologi dan dapatan kajian artikel 2. Okey, di dalam artikel 2 terdapat 5 metodologi ataupun kaedah iaitu reka bentuk kajian, tata cara penganalisis data, instrumen kajian, kajian rintis dan kebolehpercayaan instrumen dan sampel kajian. Okey, mari kita pergi dengan lebih terperinci tentang metodologi ini. Yang pertama, reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian secara umumnya, kajian ini dia berbentuk penyelidikan deskriptif yang menggunakan kaedah tinjauan untuk meneroka fenomena penggunaan strategi pembelajaran dalam kalangan murid kaum Cina. Kajian ini dia lebih bersifat kuantitatif dengan menggunakan set soal selidik sebagai instrumen kajian. Okey, apa maksud bersifat kuantitatif? Bersifat kuantitatif ini bermaksud set soal selidik ini dapat dikira respondennya, dapat dikira maklum balasnya dengan lebih terperinci, dengan lebih detail. Okey, so set soal selidik ini akan dibagikan, diedarkan kepada responden-responden tertentu untuk menerima maklum balas. Untuk pengkaji menerima maklum balasnya. Okey. Dan reka bentuk kajian ini dianggap sesuai kerana penggunaannya yang menyeluruh dan tepat. Okey. Sebagai contoh, kita pun dekat UiTM pun selalu je buat benda ni. Macam pihak management bagi kita form untuk, contohnya pihak management UiTM bagi kita form tentang soal selidik penggunaan internet di KBM. Laju ke tidak, perlahan ke tidak, macam itulah. Kita selalu je. So, kita dah biasa dengan benda ni. Artikel ni pula, dia menggunakan reka bentuk kajian yang sama, set soal selidik yang sama, tetapi dibahagikan, diedarkan ke form itu kepada murid kaum Cina. Kerana sasarannya ialah student kaum Cina. Dan dia pun mengajukan soalan-soalan tentang penggunaan strategi pembelajaran dalam kalangan murid tersebut. Alright. So, metodologi yang kedua, sampel kajian. Sampel kajian. Sampel merupakan subkumpulan daripada populasi sasaran yang ingin dikaji oleh pengkaji dengan tujuan untuk membuat generalisasi ke atas populasi kajian. Okey, menerusi kajian ini, sampel terdiri daripada murid kaum Cina, daerah Muar Johor. Okey, so dalam artikel ini, sampel kajian pengkaji adalah 6 buah sekolah di daerah Muar Johor, iaitu Sekolah SMK Datuk Seri Ahmad Diraja, SMK Tun Perak, SMK Sungai Abong, SMK Tun Dr. Ismail, SMK Raja Muda dan SMK Parit Bunga ni telah menjadi sampel kajian pengkaji tersebut untuk melihat teknik pembelajaran bahasa Melayu di sana. Okey, so sebelum ini tadi soal selidik kan? Soal selidik itu diberikan kepada sekolah-sekolah ini, murid-murid sekolah ini. Seramai 181 orang murid yang mengisi borang soal selidik tersebut. Okey. Itulah maksud sampel kajian dalam artikel ini. Okey. Seterusnya ialah instrumen kajian. Instrumen kajian ialah kajian kuantitatif yang menggunakan instrumen soal selidik bagi mendapatkan data yang diubah suai daripada kajian Muhammad Amin pada tahun 1996 dahulu. Okey, soal selidik dalam instrumen kajian ini terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A berkenaan dengan maklumat diri responden.
bahagian B pula mengenai strategi pembelajaran bahasa Melayu yang terdiri daripada strategi mendengar, strategi bertutur, strategi membaca dan strategi menulis. Okey, maksudnya dalam bahagian B dia ada 4 strategi yang ditanya. Mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Okey, beralih kepada 4 kaedah yang keempat, iaitu kajian rintis dan kebolehpercayaan instrumen. Apa maksud kajian rintis dan kebolehpercayaan instrumen? Kajian ini dia perlu dilakukan bagi melihat respon item yang diuji dari segi aras kesukaran agar set soalan dapat difahami dengan mudah tanpa mengelirukan. Selain itu, kajian ini perlu dilakukan supaya soalan yang diberikan sesuai dengan kajian. Okey, untuk pengetahuan semua, sebelum kajian ini dilakukan kepada responden sebenar, pekaji telah membuat kajian rintis terlebih dahulu untuk mengukur kebolehpercayaan item yang terkandung di dalamnya. Okey, maksudnya bukan senang-senang pengkaji tu buat responden lepas tu terus bagi direct kepada responden. Tak. Sebelum dia bagi responden itu dahulu, dia kaji dulu. Adakah soalan itu susah untuk difahami? Adakah soalan itu boleh difahami oleh murid tersebut? Level dia okey ke tidak bagi tahap-tahap murid ini? Okey. Pemboleh ubahnya seperti strategi pembelajaran mendengar, strategi pembelajaran bertutur, strategi pembelajaran baca, strategi pembelajaran menulis dan sikap murid terhadap pembelajaran bahasa Melayu sendiri. Okey, pengkaji telah menggunakan nilai alpha Cronbach dalam artikel ini, dalam isu ini, dalam kajian ini. Dan pengkaji telah mendapati bahawa strategi pembelajaran membaca mendapati nilai alpha Cronbach yang tertinggi, iaitu 0.909 dan diikuti dengan sikap murid terhadap dan diikuti dengan strategi pembelajaran bertutur, sikap murid terhadap pembelajaran bahasa Melayu, strategi pembelajaran mendengar dan strategi pembelajaran menulis. Manakala alpha Cronbach keseluruhan ialah 0.958. Ini menunjukkan bawah daripada 1 yang bermaksud kajian ini boleh dilakukan dan senang difahami. Okey. Dan metodologi yang terakhir ialah tata cara penganalisis data. Tata cara penganalisis data bermaksud maklumat yang diperoleh daripada borang soal selidik akan direkodkan dan diproses serta dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for Science (SPSS). Statistik deskriptif ini digunakan untuk menghuraikan secara menyeluruh tentang maklumat demografi responden. Peratusan turut digunakan terutamanya ketika menerangkan tahap penggunaan strategi-strategi pembelajaran. Dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan petunjuk interpretasi. Okey, maksudnya dalam artikel ini, dalam kajian ini, pengkaji ini dia menggunakan interpretasi iaitu rendah, sederhana, tinggi, positif. Okey. Bermaksud apabila skor min itu, sikap itu mendapat skor min 1 hingga 2.33, ini bermaksud dia akan diinterpretasikan sebagai rendah, negatif. Manakala jika skor min itu 2.34 hingga 3.66, ia boleh diinterpretasikan sebagai sederhana. Dan akhir sekali, apabila 3.67 hingga 5.00, ini bermaksud interpretasi itu tinggi, iaitu positif. Begitulah tata cara penganalisis data yang telah dilakukan oleh pengkaji ini. Okey. So, inilah metodologi yang digunakan dalam artikel ini, dalam isu ini, dalam kajian ini. Okey, maafkan saya tadi technical error, laptop tiba-tiba termati.
Okey, sekarang kita sambung kepada kemahiran membaca murid kaum Cina. Mendengar sudah, bertutur sudah, sekarang ialah membaca. Okey, strategi pembelajaran kemahiran membaca bahasa Melayu. Kita tengok dekat sini yang paling tinggi ialah 3.91, iaitu pelajar Cina ini dia mencari bahan bacaan yang mudah difahami. Okey. Yang kedua ialah mereka maksudnya satu sahaja yang tinggi di sini. Interpretasi satu sahaja yang menunjukkan murid kaum Cina ini membaca dengan mereka mencari bahan bacaan yang mudah difahami. So, kesimpulan yang kita boleh buat ialah murid kaum Cina masih lagi mencari bahan yang mudah dibaca dalam mempelajari bahasa Melayu. Bahan bacaan mudah difahami ini sahaja yang dapat membantu mereka mempelajari bahasa Melayu. Daripada bahan bacaan mudah ini dapat meningkatkan kefahaman murid dalam bahasa Melayu dan bahan yang mudah dipelajari. Alright, so maksudnya yang lain kat sini semua sederhana. So kesimpulan yang kita boleh buat juga ialah pelajar-pelajar Cina 6 buah sekolah itu dia lebih suka, mereka lebih mendekati diri mereka dengan bahan bacaan yang mudah difahami sahaja, kebanyakannya yang tertinggi. Alright, so kita sambung lagi dengan kemahiran yang seterusnya iaitu kemahiran menulis murid kaum Cina. Okey, so kita tengok kat sini yang paling tinggi ialah 3.87. Murid Cina ini dia menulis perkataan yang mudah difahami. Okey, sebab mereka, kita balik ke sana tadi. Sebelum ini tadi, kemahiran membaca. Mereka membaca dengan perkataan yang mereka fahami sahaja. So, mereka pun tulislah perkataan yang mudah mereka fahami sahaja. So, dia relatable lah. Dia orang berkait benda-benda, kemahiran-kemahiran ini akan berkait kepada mereka. Seterusnya ialah 3.80. Mereka menggunakan kamus untuk membantu mencari perkataan dalam bahasa Melayu. Kita sendiri pun, bangsa Melayu pun akan tengok kamus dictionary in English jika kita tak tahu maksud-maksud English tersebut. Begitulah juga dengan pelajar-pelajar Cina ini. Mereka suka menggunakan kamus. Kesimpulan yang kita boleh buat di sini ialah murid kaum Cina suka menulis perkataan bahasa Melayu yang mudah difahami, iaitu murid kaum Cina menulis perkataan bahasa Melayu yang mereka faham dan tahu sahaja. Dan murid kaum Cina ini juga menggunakan bahan seperti kamus untuk membantu mereka dalam menulis perkataan bahasa Melayu. Seperti yang kita tahu pun, kamus banyak maksud-maksud yang kita tak tahu. So, mereka menggunakan kamus untuk melihat dan memahami perkataan yang mereka tidak tahu. Dan last sekali ialah rumusan keseluruhan tentang kemahiran murid kaum Cina. Rumusan di sini kita boleh rumuskan strategi pembelajaran mendengar, bertutur, membaca, menulis, menunjukkan keputusan interpretasi yang sederhana oleh 6 buah sekolah tersebut, iaitu seramai 181 responden, pelajar-pelajar kaum Cina sekolah daerah Muar di Johor menunjukkan prestasi yang sederhana dalam strategi pembelajaran mereka. Okey. So, jelaslah di sini keputusan mereka hanya sederhana sahaja. Okey. Dapatan kajian yang terakhir sekali ialah sikap murid kaum Cina terhadap pembelajaran bahasa Melayu. Okey, kita tengok di sini yang tinggi 0.91. Saya belajar bahasa Melayu kerana ia mata pelajaran yang diwajibkan.
So, murid-murid kaum Cina belajar bahasa Melayu kerana mereka beranggapan BM subjek yang wajib untuk diambil. Dan mereka juga belajar bahasa Melayu kerana ingin lulus peperiksaan. Kalau gagal bahasa Melayu, maksudnya gagallah peperiksaan mereka. So, mereka ingin lulus dalam bahasa Melayu tersebut. Kesimpulan yang kita boleh buat, murid-murid kaum Cina kurang berminat mempelajari bahasa Melayu. Ya, betul, sebab saya suka belajar bahasa Melayu ini hanya sederhana sahaja. Dan kesimpulan yang boleh dibuat ialah mereka hanya mempelajari bahasa Melayu untuk tujuan lulus peperiksaan sahaja. Mereka mempunyai sikap negatif terhadap pembelajaran bahasa Melayu. Dan murid mempunyai kesedaran bahawa bahasa Melayu merupakan mata pelajaran yang diwajibkan. Dan bahasa Melayu juga merupakan syarat untuk memasuki ke universiti. Oleh itu, mereka belajar bahasa Melayu bukan untuk menguasainya tapi sekadar untuk memenuhi syarat sahaja. Okey, so itulah kesimpulan yang boleh kita buat tentang sikap murid kaum Cina ini terhadap pembelajaran bahasa Melayu. Dan menunjukkan keputusan keseluruhannya ialah sederhana, iaitu sebanyak hanya 0.76 sahaja sisihan piawaiannya. Okey, saya rasa itu sahaja dapatan kajian pada artikel 2 dan sekian daripada saya. Terima kasih. Okey, sekarang kita sambung dapatan kajian artikel 2. Terdapat 3 dapatan kajian iaitu profil demografi kajian, strategi pembelajaran bahasa Melayu, murid kaum Cina mengikut kemahiran bahasa dan sikap murid kaum Cina terhadap pembelajaran bahasa Melayu. Okey, kita pergi satu-satu ya. Okey, yang pertama, profil demografi kajian. Pengkaji ini, dia telah mengkaji murid-murid seramai 181 murid tersebut di sebuah 6 sekolah tersebut. Pengkaji tersebut mengkaji lokasi, jantina, aliran dan grade BMPT3 pelajar-pelajar tersebut. Lokasi bermaksud pengkaji mengkaji di mana pelajar itu duduk, sama ada di bandar ataupun luar bandar. Jadi, keputusannya ialah pengkaji telah mendapati seramai 90 orang duduk di bandar dan manakala 91 orang duduk di luar bandar. Jantina seramai 90 orang lelaki dan 91 orang perempuan, totalnya 181 ya. Manakala aliran seramai 83 mengambil sains dan 98 orang mengambil sastra. Okey. Disebabkan responden pelajar-pelajar tersebut sekarang di tingkatan 4, bermaksud pengkaji mengambil grade BMPT3 mereka tahun lepas. Seramai 41 orang mendapat A, 29 orang mendapat B, 20 orang mendapat C dan 29 orang mendapat D dan 62 orang mendapat E. Ini menunjukkan 62 orang iaitu 34.3% yang mendapat E. Menunjukkan persen yang tinggi di situ. So, yang kedua ialah strategi pembelajaran bahasa Melayu murid kaum Cina mengikut kemahiran bahasa. Pengkaji telah mengkaji 4 kemahiran pelajar-pelajar tersebut, iaitu yang pertama kemahiran mendengar murid kaum Cina, kemahiran bertutur, kemahiran membaca, kemahiran menulis. Lepas tu, pengkaji buat rumusan keseluruhan tentang kemahiran-kemahiran yang telah dikaji. Alright. Kita pergi satu-satu. Yang pertama ialah kemahiran mendengar murid kaum Cina. Okey, kita tengok di sini. Okey, kita tengok di sini. Yang paling tinggi 3.97 iaitu mendengar rakan berbangsa Melayu bertutur. So, maksudnya pelajar-pelajar Cina ini dia meningkatkan kemahiran
mendengarnya dengan dia mendengar rakan berbahasa Melayunya bertutur. Okey. So, yang kedua, 3.88, mereka mendengar dengan teliti semasa guru mengajar di dalam kelas. Yang ketiga, meminta penjelasan jika saya tidak memahami pada kali pertama saya mendengarnya. Oh, maksudnya pelajar-pelajar Cina ini, dia akan meminta penjelasan apabila mereka tidak faham maksud ke, mereka tidak faham apa yang dipercakapkan, apa yang dibincangkan tentang subjek bahasa Melayu tersebut. Okey. So, di sini terdapat interpretasi, terdapat 1, 2, 3, 4, 5. 5 interpretasi yang tinggi oleh pelajar-pelajar tersebut tentang kemahiran mendengar. Terdapat 1 interpretasi yang rendah mendengar radio dalam PM. Oh, so maksudnya pelajar-pelajar Cina tersebut dia tidak kurang sebab rendah. Hanya 2.13 sahaja yang mendengar radio dalam PM. Selebihnya mungkin mendengar dalam Cina iaitu bahasa mereka sendiri. So, interpretasi yang keseluruhannya interpretasinya ialah sederhana sahaja, iaitu hanya 3.53 dan sisihan piawainya hanyalah 0.56. So, kita boleh buat kesimpulan tentang kemahiran mendengar kaum Cina, iaitu murid kaum Cina ini dia memerlukan bantuan daripada guru dan rakan untuk mempelajari subjek bahasa Melayu. Pada permulaannya, mereka akan mendengar apa yang dituturkan oleh guru dan rakannya. Selepas itu, mereka akan meminta penjelasan apabila mereka tidak memahaminya. Alright, next. Okey, yang kedua ialah kemahiran bertutur murid kaum Cina. Tadi ialah mendengar, sekarang bertutur. Okey, sekarang kita tengok nilai-nilai interpretasi strategi pembelajaran kemahiran bertutur dalam bahasa Melayu oleh kaum pelajar Cina. Yang paling tinggi ialah 4.01. Mereka bertutur dengan meminta bantuan daripada rakan sekelas. Yang kedua, mereka bertutur dengan rakan berbangsa Melayu. Dan yang ketiga, mereka bertutur dengan guru dalam bahasa Melayu. Jadi di sini mereka kebanyakannya, kesimpulannya yang boleh dibuat ialah murid kaum Cina dia gemar menggunakan strategi bertutur dengan guru dan rakan. Murid kaum Cina ini juga menggunakan strategi dengan meminta bantuan daripada rakan sekelas, dan strategi yang digunakan oleh murid dalam kemahiran bahasa ini masih berada pada tahap sederhana. Sederhana ya keseluruhannya. Okay, next. Baiklah, seterusnya kita teruskan dengan perbincangan. Di bahagian perbincangan ada 3 perkara yang disentuh. Yang pertama adalah penggunaan strategi pembelajaran bahasa secara keseluruhan. Tahap penggunaan strategi secara keseluruhan dalam kalangan murid kaum Cina adalah sederhana dan ada 3 faktor penyumbang. Faktor yang pertama adalah penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian peserta kajian iaitu murid kaum Cina. Mereka lebih banyak menggunakan bahasa ibunda berbanding menggunakan bahasa Melayu. Hal ini kerana bahasa Melayu merupakan bahasa kedua buat mereka. Sikap murid kaum Cina adalah mereka menganggap bahasa Melayu tidak penting di mana penggunaannya adalah tidak meluas. Mereka mempelajari bahasa Melayu hanya untuk lulus peperiksaan. SPM telah ditetapkan bahawa bahasa Melayu merupakan subjek yang wajib lulus. Hal ini menyebabkan mereka kurang berusaha untuk meningkatkan kemahiran bahasa. Faktor yang kedua adalah guru mungkin penyebab kepada SPBM dalam murid kaum Cina secara keseluruhannya adalah sederhana. Guru-guru kurang menguasai pendekatan kemahiran bahasa dalam pengajarannya di dalam kelas. Hal ini menyebabkan murid kurang terdedah kepada SPB, strategi pembelajaran bahasa.
Murid-murid akan terbatas dalam mempelajari bahasa dan menggunakan strategi pembelajaran yang berkesan. Peranan guru amatlah besar dalam pengajaran bahasa di dalam kelas. Hal ini kerana murid kaum Cina mereka lebih cenderung untuk menumpukan perhatian semasa guru mengajar. Itu adalah strategi pembelajaran mereka berbanding mendengar radio yang menggunakan bahasa Melayu. Baiklah, faktor yang terakhir adalah peserta kajian kurang terdedah dengan bahasa Melayu. Murid kaum Cina hanya mempelajari bahasa Melayu semasa di sekolah sahaja. Strategi mereka adalah fokus masa kelas daripada mendengar radio dalam bahasa Melayu. Pendedahan yang mereka dapati adalah semasa guru mengajar di dalam kelas dan mereka memerlukan bantuan daripada kawan berbangsa Melayu untuk mengajar mereka bahasa Melayu. Baiklah, yang seterusnya adalah poin yang kedua, penggunaan strategi mengikut kemahiran bahasa. Bahasa SPBM yang digunakan oleh murid kaum Cina ini menunjukkan tahap yang sederhana. Mereka kerap menggunakan kemahiran bertutur diikuti oleh kemahiran mendengar dan kemahiran membaca. Kemahiran bertutur digunakan semasa mereka berada di sekolah di mana mereka bertemu dengan kawan-kawan dan guru yang berbangsa Melayu. Di rumah mereka menggunakan bahasa ibunda mereka. Kemahiran mendengar. Mereka mendengar apa yang dituturkan oleh guru-guru ataupun kawan-kawan mereka dan meminta penjelasan apabila mereka tidak faham. Seterusnya adalah kemahiran menulis di mana mereka menggunakan dua strategi iaitu merujuk kamus dan menulis perkataan yang mudah difahami. Mereka dapati ini dapat meningkatkan pemahaman mereka di samping dapat membantu mereka dalam penulisan bahasa Melayu. Baiklah, poin yang ketiga, sikap murid terhadap pembelajaran bahasa Melayu. Sikap murid kaum Cina terhadap pembelajaran bahasa Melayu menunjukkan tahap yang sederhana. Mereka tidak berminat untuk mendapatkan keputusan yang baik untuk subjek bahasa Melayu tetapi cukuplah sekadar lulus sahaja. Mereka mempunyai masalah mempelajari bahasa Melayu kerana mereka dapati tumpuan bahasa Melayu adalah terlalu luas. Mereka juga dapati bahasa Melayu adalah subjek yang sukar. Selain itu, bahasa Melayu adalah bahasa yang kedua buat mereka. Guru bahasa Melayu haruslah mengetahui masalah yang dihadapi oleh murid dan segera membantu murid supaya mereka tidak ketinggalan dalam pelajaran. Perkara yang dapat disimpulkan daripada artikel ini adalah artikel ini berguna buat guru ataupun tenaga pengajar yang mengajar bahasa Melayu dan murid yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa yang kedua. Selain itu, guru dan tenaga pengajar dapat merancang sesi PNP mereka terlebih dahulu mengikut kemampuan murid. Dan yang terakhir sekali, ia memberi peluang kepada murid yang bukan Melayu untuk mempelajari dan meningkatkan kemahiran berbahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Hari ini saya Zulhazim Zafri bin Astamam ingin membentangkan isu berkaitan dengan bahasa yang berkait rapat dengan perpaduan. So, adakah bahasa ini merupakan alat untuk menyatupadukan masyarakat ataupun bahasa ini merupakan sekadar alat untuk berkomunikasi sahaja tanpa ada rasa erti perpaduan di dalam penggunaan bahasa tersebut, bahasa Melayu terutamanya. So, hari ini saya akan membentangkan jurnal daripada Mahawangsa ini berkaitan dengan bukti bahawa bahasa itu merupakan satu alat yang di mana alat itu dapat menyatupadukan masyarakat. Sebelum kita mengupas lebih lanjut tentang perkara yang dibincangkan di dalam jurnal ini, saya ingin mengimbas kembali tentang sejarah Melaka ataupun sejarah Malaysia. Sejarah Melaka ketika para miswara menjadikan pelabuhan Melaka sebagai pelabuhan paling berjaya di dunia ketika itu, mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai lingua franca, iaitu bahasa untuk berkomunikasi di seluruh dunia. Maka pedagang-pedagang dari luar negara datang ke Melaka untuk berdagang di pelabuhan Melaka tersebutlah. So, makanya kat sini kita boleh
kita boleh menyatakan bahawa bahasa itu merupakan bahasa Melayu itu merupakan salah satu alat untuk menyatu padukan rakyat. Sebagai contoh, pedagang daripada Inggeris dan daripada Belanda, pedagang daripada China terutamanya datang ke Malaysia, datang ke tanah Melayu ketika itu, berdagang dengan menggunakan bahasa Melayu. Mereka bertutur dan berkomunikasi kepada pedagang tempatan menggunakan bahasa Melayu. Makanya, bahasa Melayu ni merupakan bahasa perpaduan untuk sesetengah masyarakat di situ. Sekiranya mereka tidak rasa perkara itu, bahasa Melayu itu sebagai bahasa perpaduan, mereka akan menggunakan bahasa ibunda mereka. Maka perjalanan proses untuk berdagang itu tidak akan berlaku. Sebab apa? Sebab mereka tidak memahami antara satu sama lain. Maka rakyat Malaysia, rakyat tanah Melayu ketika itu bertutur dan berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Mereka faham antara satu sama lain, maka proses untuk berjual beli itu berlaku. Inilah salah satu buktinya. Sebelum saya mengupas lebih lanjut artikel berkenaan dengan bahasa ini, inilah salah satu buktinya yang bahawa bahasa Melayu merupakan suatu alat yang jitu untuk menyatu padukan rakyat Malaysia. Alright, kita terus kepada jurnal ini. Peranan bahasa Melayu menurut Lee Siew Kim berkata, sebentar ya. Lee Siew Kim berkata, set of beliefs, values, norms, customs, traditions, rituals, and a way of life are differentiates one group from another. That means that konsep budaya ni bermaksud kebanyakan masyarakat tidak mengamalkan sesuatu budaya. Sebagai contoh, orang Melayu hanya mengamalkan ritual dan keagamaan mereka, iaitu sebagai seorang Islam, mereka menunaikan sembahyang di masjid, berkorban, menunaikan haji dan sebagainya. Bangsa lain seperti Cina ada juga ritual dan keagamaan mereka, dan juga bahasa India juga ada juga ritual dan keagamaan mereka. Maka kat sini itu adalah konsep budaya. Dalam kebanyakan konsep budaya ini, seperti yang kita ertikan dalam definisi perpaduan itu sendiri, maksud perpaduan itu sendiri, apabila sesebuah masyarakat mengamalkan satu bangsa, satu agama, satu bahasa dan satu budaya, mereka akan capai tahap perpaduan. Maka kat negara Malaysia, kita hanyalah mengamalkan satu perkara, iaitu duduk di dalam sesebuah negara. Sebab yang lainnya tidaklah begitu dipraktikkan oleh semua bangsa di Malaysia ini, terutamanya bahasa selain bahasa Melayu, kerana mereka masih mengamalkan bahasa dan juga adat-adat daripada asal mereka. Okey. Okey, menurut yang dekat sini, saya boleh simpulkan bahawa bahasa Melayu mampu untuk menyatu padukan rakyat kerana kita mengimbas kembali peristiwa-peristiwa sejarah dahulu, bahawa para mesyuara dulu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan untuk berdagang di tanah Melayu, di Pelabuhan Melaka. Maka di situ terjadinya Pelabuhan Melaka sebagai pelabuhan paling sibuk dan paling berjaya di dunia ketika itu. Maka kat situ pedagang-pedagang daripada luar juga menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan mereka untuk berdagang dan berjual beli di
di tanah Melayu. Tiada perselisihan faham ataupun tiada penindasan yang berlaku ketika itu. Dan ini adalah bukti bahawa bahasa Melayu itu mampu menyatupadukan masyarakat, kerana bila sesebuah masyarakat mengamalkan sesuatu hanya satu bahasa, mereka mengamalkan hanya satu bahasa, dia akan menjadi tiada ada unsur-unsur yang dikatakan unsur-unsur pengkhianatan ataupun unsur-unsur yang dikatakan bahawa mereka ini telah menghina sesebuah kaum itu. Sebagai contohlah, ketika Melayu mengamalkan bahasa Melayu dan masyarakat Cina dan masyarakat India mengamalkan bahasa mereka, apabila sedang timbulnya pertelingkahan, sekiranya bangsa lain itu seperti bangsa Cina dan bangsa Melayu mengamalkan bahasa mereka, bangsa Melayu ini akan terasa yang mereka ni sedang menghina masyarakat, menghina orang tersebut. Maka perkara itulah yang akan menyebabkan pertelingkahan atau pergaduhan itu berlaku. Okey, sebagai lagi satu contoh, ketika hendak membeli barang di sesebuah kedai, sekiranya masyarakat yang tidak tahu bertutur bahasa Melayu ingin membeli barang di dalam kedai orang Melayu, maka bagaimanakah proses berjual beli itu akan berlaku? Kerana apa? Kerana mereka tidak memahami antara satu sama lain. Mereka tidak faham apa tujuan pelanggan itu, ataupun adakah pelanggan itu ingin bertanyakan harga sahaja, ataupun pelanggan itu ingin mengetahui berapakah tarikh luput barangan tersebut, ataupun brand yang lain ke daripada barang yang sama, kategori barang yang sama. Tapi oleh sebab kekangan bahasa Melayu yang tidak diamalkan oleh sesetengah pihak, menyebabkan masyarakat Melayu itu sendiri, bukan masyarakat Melayu, masyarakat Malaysia itu sendiri tidak bersatu padu antara satu sama lain. So, itulah sahaja daripada pembentangan saya hari ini. Saya akan serahkan kepada rakan saya lagi satu, iaitu Izzah. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz, nama saya Nuri Izzah binti Abu Talib dan saya akan menerangkan mengenai kesan buruk daripada penggunaan bahasa Inggeris dan juga strategi untuk menyamai integrasi nasional dan perpaduan. Seperti mana kita tahu, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan apabila kita menggunakan bahasa asing ataupun bahasa Inggeris sebagai bahasa perantaraan dalam menyampaikan ilmu, ia akan mengetepikan status bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Sedikit sebanyak ia akan menyebabkan masyarakat hilang rasa hormat terhadap status bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Mereka juga akan menganggap bahasa Melayu hanya sebagai bahasa harian mereka sahaja. Kesan buruk yang kedua yang kita boleh dapati ialah apabila penguasaan bahasa Inggeris yang cekap hanya terhad kepada segelintir penduduk yang tinggal di kawasan bandar, maka ilmu pengetahuan dan juga teknologi tinggi hanya akan berkisar dalam kalangan mereka sahaja. Ia juga akan menyebabkan penduduk yang berada di kawasan luar bandar hanya akan mendapat pendidikan bahasa Inggeris tahap rendah dan tidak seperti pendidikan yang diterima oleh penduduk elit yang tinggal di kawasan bandar. Kesan buruk yang ketiga ialah apabila penguasaan bahasa Inggeris serta memperoleh ilmu pengetahuan yang tinggi hanya terhad kepada penduduk yang berada di kawasan dalam bandar, ia telah akan menambah jurang dan juga ketegangan sosial. Sebagai contoh, ia akan menyebabkan perbalahan mengenai isu-isu agama dan juga perbalahan antara kaum. Kesan buruk yang keempat pula ialah apabila penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama di negara yang berbangun seperti Malaysia, ia akan menyebabkan mentaliti jajahan seperti mana yang berlaku di kawasan Asia, Afrika, Amerika Selatan dan juga Amerika Tengah yang menggunakan bahasa bekas penjajah mereka. Sebagai contoh, negara Korea dan juga negara Jepun, mereka menggunakan bahasa ibunda mereka sebagai bahasa pengantaraan ataupun sebagai bahasa untuk menyampaikan ilmu. Ia telah menunjukkan mereka mampu menjadi sebuah negara yang lebih maju daripada negara-negara yang lain.
Dan mereka apabila sesebuah negara yang menggunakan bahasa Inggeris ataupun bahasa penjajah mereka sebagai bahasa utama, yang menunjukkan mereka tidak dapat terlepas daripada mentaliti jajahan. Seterusnya, kita beralih kepada strategi untuk menyemai integrasi nasional dan perpaduan. Strategi yang pertama ialah kita mestilah memupuk rasa bangga terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa penyatuan, bahasa rasmi dan bahasa pengantar pendidikan. Yang kedua ialah kita mestilah memupuk keinsafan terhadap legasi sejarah pembentukan negara bangsa supaya dapat menjadi jalinan yang kukuh dalam kalangan rakyatnya kepada negara ini. Yang ketiga, kita mestilah memupuk semangat patriotism iaitu rasa bangga dengan Malaysia sebagai tanah air atau negara tumpah-tumpah darah kita. Sebagai contoh, bulan bahasa kebangsaan. Bulan bahasa kebangsaan adalah merupakan bulan yang meraihkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara, yang akan menunjukkan kita rasa bangga kita terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dalam bulan ini, kita boleh menganjurkan pelbagai pertandingan. Sebagai contoh, pertandingan bersajak, pertandingan berpuisi atau berperibahasa. Dalam bulan bahasa kebangsaan ini, kita bukan sahaja dapat memupuk rasa bangga, memupuk rasa keinsaf ataupun semangat patriotism, tetapi kita juga mampu menarik perhatian orang dari luar negara untuk mempelajari dan mendalami bahasa Melayu. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.